kerangka kebebasan dan kesetaraan dalam Islam. Apakah ada masalah atau perbezaan di antara fahaman ideologi moden tentang perkara ini dalam konteks kita sebuah negara bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat saya, saudara pengurusi yang dihormati barisan al-Menor, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, saya ingin bercakap walaupun disebut jawatan dalam PAS sebagai pengarah operasi pusat pendidikan PAS, tetapi saya rasa cukuplah mewakili PDP itu Dr. Zulkifli Ahmad, sebab dia lebih senior dan lebih aula daripada saya untuk bercakap tentang pandangan mewakili PAS. Saya ingin bercakap mewakili pandangan akademik. Kebetulan saya pun ahli akademik. Dan soalan yang diberikan itu tak sempat saya baca, walaupun kita tahu telah dihantar. Dan untuk memahami soalan itu memerlukan 10 minit sekarang. Jadi saya ingin bercakap tentang sejauh mana permasalahan kesederhanaan yang ada dalam konteks masyarakat yang berbeda. Hadirin hadirat muslim muslimat yang saya hormati sekalian, kalau kita membaca ayat Al-Quran, di antaranya ayat dalam surah Al-Baqarah yang dikenali ayat Madani atau ayat Madaniyah, Allah sebut dalam satu ayat, yaitu berkenaan dengan dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qalat al-Yahud wal Nasara la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Qul hatu burhanakum tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berkata orang-orang Yahudi, waqalu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga melainkan mereka yang Yahudi ataupun Nasrani. Demikianlah cita-cita mereka. Katakan kepada mereka, bawalah hujah-hujah kamu, bawalah dalil-dalil kamu yang menyatakan kamu masuk syurga. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa Rasulullah SAW bersedia berdialog bila melihat pada struktur ayat ini yang dimuatkan dalam ayatul Madaniyah, wa qalu la yadkhulul jannah, menunjukkan bahawa ada keterbukaan di situ untuk berhujah dan untuk berdialog bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang antaranya diwakili oleh golongan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian dalam sejarah Islam, kita telah menyaksikan terlalu banyak perdebatan-perdebatan besar di antara para ulama. Di antara perdebatan yang paling besar yang dimuatkan dan dibahaskan sehingga hari ini ialah di antara golongan Masyayikh ataupun dikenali dengan Muslim philosophers, ahli-falsafah Islam seperti Al-Farabi, Al-Kindi dan Ibn Sina, dengan golongan Asy'ariyah, yaitu dibarisi oleh Al-Ghazali di peringkat lebih lewat, di peringkat lebih awal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga beberapa ulama besar lain.
Dan kalau kita membaca nutilan-nutilan yang ditulis oleh antara Imam Al-Ghazali dan Tahafut Al-Falasifah, hukuman-hukuman dan gelaran-gelaran yang diberikan kepada Ibn Sina, kepada Al-Kindi dan kepada Al-Farabi bukanlah merupakan hukuman-hukuman yang ringan, hukuman yang berat dari segi akidah terhadap Ibn Sina, Al-Farabi dan Al-Kindi. Demikian juga kalau kita melihat perbahasan di antara Al-Biruni dan Al-Razi. Al-Razi, Al-Razi, bukan Fakhruddin Al-Razi. Suatu perbahasan yang begitu mendalam. Al-Biruni mewakili golongan Asy'ariyah, Al-Razi mewakili golongan Masy'ariyah, sehingga timbul persoalan yang mengatakan bahawa Al-Razi menolak Tuhan, menolak kenabian. Ini di antara tuduhan-tuduhan ataupun hujah-hujah yang dikemukakan oleh Al-Biruni. Walaupun Al-Razi dikatakan ada menulis satu kitab yang mengiktiraf kenabian, tetapi masyarakat Islam masih menerima beberapa orang Ibn Sina, sehingga banyak kata Ibn Sina itu walaupun ada pihak menyatakan dia ni Syiah dan sebagainya, tetapi banyak dia ni diterima di wilayah Sunni sendiri. Malah saya masih ingat dulu kita menamakan institusi di bawah Hilal itu Institut Ibn Sina. Al-Farabi juga ada sekolah yang dikuasai oleh pimpinan kita, dinamakan sekolah Al-Farabi. Ini menunjukkan bahawa perbahasan-perbahasan intelektual, nas-nas yang ditentukan oleh ulama-ulama itu, ia tidak mengakar sehingga ke bawah. Dan di atas premis itulah saya berpandangan, dan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan dalam konteks hari ini dan dalam konteks moden, kalau bahawa disandarkan dalam masyarakat akademik pun ada yang otoritatif, dia tak boleh langgar semua. Ada yang paling tinggi di bawah pandangan dia. Contohnya dalam konteks ekonomi, sudah pastilah yang paling di bawah pandangannya adalah dalam konteks hari ini Nobel Prize winner dalam ekonomi. Kemudian yang kedua ni mungkinlah profesor-profesor, sehinggalah yang paling bawah sekali ialah mereka yang lulusan fakulti ekonomi. Jadi itu mungkin hierarki dalam masyarakat akademik. Dalam masyarakat akademik ini, hierarki itu adalah berasaskan kepada argumen, kepada dalil. Otoritatifnya adalah berdasarkan kepada kekuatan argumen. Pengikut-pengikut yang menerima mazhab ataupun aliran pemikiran, semakin ramai pengikut yang menerima aliran pemikirannya, maka ia adalah merupakan suatu pandangan yang kuat dalam bidang. Dan apa yang berlaku dalam masyarakat akademik ini tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tak berlaku, tak diketahui oleh masyarakat umum. Malah disebut bahawa sempadan yang melingkungi masyarakat akademik ini adalah seumpama sempadan separuh gelap. Dia boleh keluar tetapi tidak boleh ke dalam. Masyarakat akademik mengetahui apa yang berlaku di luar dan boleh mengekspor pemikiran mereka keluar, tetapi masyarakat umum tidak mengetahui apa yang berlaku dalam masyarakat akademik. Itu satu bentuk masyarakat. Dalam masyarakat akademik ada politik. Politik dari segi hierarki, otoritatif bersuara, pandangan yang kuat dan sebagainya. Tetapi di sana ada kebebasan. Ada kebebasan. Hatta mereka yang mungkin bermula daripada bawah, kelajuan-kelajuan dalam bidang itu, mereka bebas untuk mengkritik, termasuklah mengkritik otoritatif yang paling
tinggi ranking dalam akademik. Sebab itu beberapa tokoh yang asalnya gagah, contohnya Jacques Derrida, seorang tokoh yang kalau kita baca sejarah ini, dia ini bukan tokoh cemerlang, tetapi pandangan-pandangan dia sehingga mengasaskan konsep deconstructionism itu diterima oleh banyak pihak. Albert Einstein, dia bukan cemerlang pada peringkat Polish, dia ada beberapa pandangan. Kemudian dia mengkritik pandangan-pandangan yang established. Pandangan yang established pada waktu itu adalah Newton principles, hukum Newton. Hukum Newton ini disebut hukum. Dalam sains, dalam ilmu sains, ada tiga peringkat kebenaran. Yang pertamanya hukum. Hukum ini dianggap tak mungkin salah. Prinsip tak mungkin salah. Yang kedua teori. Teori itu mungkin salah, boleh dibuktikan salah. Yang paling bawah hipotesis, suatu ramalan yang belum terbukti benar. Sampai ke peringkat hukum ataupun prinsip dalam bidang fizik mekanik ini boleh dikritik oleh Einstein sehingga dia mengemukakan beberapa pandangan dan akhirnya wujud apa yang disebut sebagai mekanik kuantum. Hukum Newton tidak terpakai dalam alam biasa, dalam alam kuantum. Pada objek partikel-partikel yang lebih kecil daripada atom, hukum Newton tak terpakai. Ini disebut dalam masyarakat akademik. Ada berlaku kritikan, argumen dan sebagainya. Kemudian dalam masyarakat umum, masyarakat awam, otoritatifnya, hierarkinya ialah kuasa politik. Dan masyarakat awam ini adalah masyarakat yang berstruktur, kebudayaan yang berstruktur. Walaupun sekarang ini ada usul-usul yang disebut pasca structuralism, yaitu untuk mencairkan struktur-struktur ini. Contohnya struktur masyarakat Melayu, dia ada struktur budaya dia, struktur adat dia, dan struktur ini ia dibina melalui suatu proses kemanusiaan yang panjang. Nak bina budaya ini bukan suatu benda yang ringkas, apalagi nak bina tamadun. Dia melalui proses yang panjang. Kalau kita baca falsafah Hegel menyebut tentang perkara ini, malah dalam pembentukan sebuah negara, kata Hegel, melalui satu proses yang cukup panjang. Etika yang diterima oleh masyarakat, psikologi yang ada dalam masyarakat, dia dibentuk oleh suatu proses kemanusiaan yang panjang. Sebab itu kata Hegel, sepatutnya proses ini membentuk negara, bukan negara membentuk sejarah. Sejarah membentuk negara, bukan negara membentuk sejarah. Dan pandangan Hegel ini tidak begitu bersetuju dengan konsep konteks sosial. Negara itu mesti dibentuk oleh common needs ataupun kehendak bersama dalam sebuah masyarakat. Katanya kalau kita nak tentukan kehendak bersama pada waktu itu dengan mengadakan konteks sosial, bermakna kita mengabaikan proses manusia yang begitu lama membentuk budaya, membentuk nilai, membentuk etika dan sejarah yang sepatutnya menjadi akar bukti kepada pembentukan negara. Dan ini adalah antara asas penting untuk membentuk struktur masyarakat. Sebab itu struktur masyarakat ini hierarkinya adalah kuasa. Kuasa itu adalah untuk menjaga struktur budaya, struktur nilai, etika. Dan kadang-kadang nilai dan etika itu untuk membentuk hukum, membentuk undang-undang dalam sebuah negara. Bila suatu nilai menyatakan ini salah, maka ada undang-undang. Suatu nilai mengatakan ini betul, maka ada undang-undang. Dan proses untuk mencairkan struktur ini yang disebut pasca post-structuralism ataupun pasca structuralisme selalu disebut sebagai proses anti-humanism ataupun anti kepada manusia. Dan dengan sebab itu proses mencapai
mencabar struktur nilai yang ada, mencabar struktur budaya yang ada ini adalah proses yang biasanya akan menghadapi tindakan-tindakan daripada pihak yang menjaga struktur. Dan dengan sebab itu, perbahasan-perbahasan yang kadang-kadang sepatutnya bersifat akademik, bila ia terkeluar kepada masyarakat umum, maka dia mempunyai kesan berbeza. Kalau yang disebut oleh Ustaz Afiq tadi, bahawa berlaku perbahasan tentang untuk menilai semula pandangan-pandangan tentang apa yang telah ditunjuk oleh para ulama, saya rasa ia perlu dibuat dalam bentuk akademik, dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik di industri-industri ini, sebutlah aliran apa, dia akan menghadapi pandangan-pandangan yang berbeza. Di situlah ada medan berargumen, berujar, medan untuk memberikan pandangan. Ada pandangan-pandangan yang established, boleh cair seperti mana saya sebutkan tadi, dan tidak menyebabkan berlaku suatu kejaluan dan juga suatu konfrontasi daripada masyarakat. Tetapi kalau kita membawa perkara itu dalam masyarakat umum, kita sebenarnya mencabar struktur yang ada, dan cabaran struktur yang ada itu akan menyebabkan tindakan-tindakan daripada pihak yang menjaga struktur. Dan ini adalah suatu yang perlu dihadapi. Kalau meyakini bahawa perjuangan itu sebagaimana Rasulullah SAW pada peringkat awalnya dia bercakap tentang ilmu, kemudian dia mencabar struktur masyarakat jahiliyah. Pada ketika itu, kalau teryakin bahawa itulah perjuangan yang benar, maka menghadapilah. Kita anggap cabaran-cabaran itu dan sebagainya akan membawa kita kepada keredaan Allah, maka kita hadapi. Jadi realiti yang berlaku kena terima. Itulah cabaran bila kita mencabar struktur nilai budaya dan sebagainya dalam masyarakat. Wallahu a'lam.